Okey, bagi uji diri pada muka surat 5. Okey, tuliskan nilai tempat dan nilai bagi digit yang bergaris. Okey, tadi ramai yang WhatsApp kat cikgu kata C, D dan E cikgu tertinggal. Tapi sebenarnya kamu boleh rujuk dalam buku teks. Semua dah ada dalam teks. Cikgu tolong memudahkan kerja kamu buat sebagai lembaran kerja. Okey, A 20,147, nilai tempat bagi digit 1 adalah ratus. Nilai digitnya adalah 100. B pula 9, 69,073, nilai tempat bagi digit 9 adalah 1000. Tempat ya, di mana dia berada. Nilai digit adalah 9,000. Okey, C 52,148, jadi 5 berada di 10,000. Nilai tempatnya adalah 10,000. Dan nilai digitnya adalah 50,000. Seterusnya D 78,350. Nilai tempat bagi 5 adalah 10. Okey. Dan nilai digitnya adalah 50. Dan E 96,106. Okey, nilai tempat bagi digit 6 adalah berada di rumah sa. Maka nilai digit bagi 6 adalah 6 sahaja. Okey, seterusnya lengkapkan nilai tempat. Pastikan kamu menggaris apa yang diminta oleh soalan. Nilai tempat 9. Okey, dalam 92,615. Maka nilai tempat bagi 9 adalah 10,000. Okey, B nilai digit. Tadi nilai tempat, sekarang nilai digit bagi 8 adalah berapa? 80. Okey, dalam 45,009, digit di tempat 1000. Digit yang berada di tempat 1000 adalah mana 1000? 10, 100. Okey, digit apa ni? Digit 5. 5 sahaja. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan nombor 3. Lengkapkan. Sekarang kita akan cerakinkan nilai digit bagi soalan A. Okey. 11,568. Jadi satu yang pertama di hadapan adalah 10,000. Diikuti dengan 1,000. Diikuti dengan berapa yang ni? Ini adalah 500. 60 ada dan yang terakhirnya adalah 8. B pula dalam nilai tempat. 7 adalah 70,000, 2 adalah 2,000, tambah 900. Dan sifar, kita kena letak sifar ya. Sifar berada di rumah 10 dan 4 sa. Pastikan kamu menulis sa. Okey. Bagi jawapan untuk C, 3C. Okey, kita tengok di sini 600. Nilai di sini tiada nombor yang ditulis. 600 jadi bermaksud di sini tak ada nilai apalah, sifar, di sini pun sifar. Maka nilai yang akan kita tulis adalah, kalau kita tulis di sini 40,000. Di sini ada 600 dan ada 9. Maka nilai yang terhasil adalah berapa? 40,609. Okey, seterusnya lembaran kita yang ketiga, uji diri yang ketiga, iaitu dalam teks pada muka surat 8. Tulis nombor yang lebih kecil. Apa maksud nombor yang lebih kecil? Maksudnya nombor yang sedikit ataupun nombor yang kurang. Okey, bagi A 6,387 dan 53,127. Kalau kita lihat pada nilai ribu, ini 6, ini 53. Maka nilai yang paling kecil adalah 6,387. Sekarang kita lihat B pula. 42,093 atau 45,909. 42 dan 45. Mana yang besar? Maka kita akan ambil 42,093 sebagai nilai yang lebih kecil.
Seterusnya C 89.127 dan 89.413. Sekarang kita lihat digit di nilai rumah 1000 dan 10,000 sama. So kita lihat pada nilai ratus. Ratus untuk nombor yang pertama ni 1, nombor yang kedua ni adalah 4. Bermaksud nilai yang kecil adalah 89.127. Okey, sekarang kita tengok pada soalan yang kedua. Bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, bandingkan setiap set nombor. Kita akan bina ayat dia. 24,691 dan 31,002. Maka ayatnya yang pertama adalah 24,000. Kamu tulis 24,000. Okey, kurang. Okey, jawapan yang pertama adalah kurang daripada berapa? 31,002. Okey, lihat pula pada soalan yang kedua, 2B. Okey, 77,115 dan 74,810. 77 dan 74. Maka 77,000, tulis di sini 77,000 adalah lebih daripada 74,810. Dan soalan yang ketiga 2C 93,017, 93,054. 9 sama, 3 sama, sifar pun sama pada nilai ratus. Sekarang 1 dan 5. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Okey, jadi 93,017 adalah kurang daripada 93,054. Okey, sekarang kita akan susun dalam tertib menaik dan menurun. Okey, kamu dah tengok dalam video yang cikgu telah berikan. Jadi cikgu rasa kamu dah cukup faham macam mana cara nak susun secara menaik. Menaik bermaksud daripada kecil ke nombor yang lebih besar, naik. Contoh macam kita naik tangga daripada rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Kalau menurun, okey, berlawanan lah, daripada tinggi turun ke rendah. Okey, menaik. Jadi kita akan pilih nombor yang kecil sekali. 18, 18, 18, 18. Okey, sifar, 3, sifar, 1. Jadi yang kecil sekarang adalah sifar. Sifar, sifar, 3, 1. Maka nombor yang pertama yang lebih kecil adalah 18,013. Okey, yang kedua diikuti dengan 18,031. Seterusnya yang ketiga perbandingan antara dua. Sekarang 3 dan 1 pada nilai ratus. Bermaksud 18,103, 18,310. Jadi apabila turutan menurun, kamu hanya menyalin sahaja. 18,310, 18,103, 18,031, 18,013. Okey. Seterusnya kita lihat pada B. 65,501, 65,096, 65,609, 65,820, 65,090. Maka nilai yang paling kecil bagi nilai ribu dan puluh ribu adalah sama. So kita tengok di rumah ratus. 5, sifar, 6, sifar. Jadi sekarang kita akan pilih sifar sebab dia adalah nombor yang kecil. Jadi sifar 9, sifar 9 masih lagi sama. Okey, sifar 9 sifar, sifar 96. Jadi 65,000 yang mana? 65,090 adalah paling kecil. Diikuti dengan 65,096. Kemudian diikuti dengan 65,000 yang seterusnya. Okey, sekarang yang ni kita dah buat dah. Okey. Sekarang kita tengok nombor yang seterusnya. 5, 6, 8. So yang ni yang paling kecil. 5, 65,501, 65,000,
609 dan yang terakhir adalah 65,820. Seterusnya bagi turutan menurun, maka kita akan salin semula 65,820. Pastikan kamu tulis ataupun nombor dengan teliti. 65,609, 65,501, 65,096, 65,090. Okey, bagi soalan nombor 4, lengkapkan nilai yang mungkin. Bermaksud nilai yang mungkin yang kamu rasa nilai itu adalah jawapan yang sesuai, kita letak di nilai tempat kosong tersebut. Bagi tertib menaik di bawah. Okey, kita lihat pada 4A. 59,042, 59,109. Okey. Kemudian kita tengok di belakangnya 59,114. Jadi sekarang ni kamu kena cari nilai yang mungkin dalam tertib menaik. Bermaksud kemungkinan nombor tu adalah 59,110. Kemungkinan juga 59,111 dan seterusnya sehinggalah nombor itu sebelum daripada nombor 59,114, iaitu 59,113. Kalau kamu rujuk pada buku teks, kamu boleh lihat pada contoh yang ketiga. Nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. Okey, yang ni kamu boleh tengok pada contoh dalam muka surat 8. Okey, bagi soalan B pula, 70,061. Okey, kamu lihat di sini ada tempat kosong, 70,068. Bermaksud kamu kena mencari nilai yang lebih daripada 70,061 dan nilai yang kurang daripada 70,068. Okey, yang ni pun kamu boleh rujuk pada contoh yang cikgu sebutkan tadi. Okey, cikgu harap penjelasan yang cikgu bagi kamu boleh faham. Sekian, terima kasih.